السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ونصلي ونسلم على رسوله الأمين حبيبنا وشفيعنا وزخرنا محمد صلى الله عليه وسلم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dapat hari kita berhimpun di surau ini menggunakan solat Fardhu Maghrib secara berjamaah. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat kurnianya kepada kita. Alhamdulillah. Jadi insya-Allah tuan-tuan sekalian, pada malam ini kita teruskan lagi bacaan kita akan kitab karangan ulama semasa ini. Betul-betul dia menjadi panduan kepada kita, menjadi asbab kepada kita melakukan kebaikan dengan izin Allah, dengan hidayah taufik Allah Subhanahu wa taala. Wa inna man yastakribu tarikhal insaniyati la yajid anna salaha ahli al-ardi kana da'iman marhunan bi'izzati al-mu'minin wa qiyadatihim lil-bashariyah wa anna fasad an-nasi kana da'iman murtabitan bi khulubi mansabil qiyadati al-insaniyati min hadhihi al-fi'ah min an-nas. Sekarang mengatakan bahawa barang siapa yang meneliti, mengkaji tarikh, sejarah kemanusiaan, perkembangan kemanusiaan, kalau dikaji, tengok perjalanan manusia ni, kehidupan dia dari dulu hingga sekarang, keadaan zaman tu macam mana, zaman aman, zaman tak aman, zaman perang, zaman penuh dengan peperangan dan sebagainya. Itu kalau dikaji ni keadaan manusia, keadaan sejarah manusia ni, layat itu, nescaya dia itu akan mendapati bahawa kebaikan ahli al-ardi, penduduk bumi ni, adalah daiman, sentiasa terikat dengan ataupun bergantung dengan kemuliaan orang mukmin, bi'izzatil mu'min. Zaman aman bila, zaman comel, molek dan sebagainya, bahagia kehidupan manusia ni, apabila Islam tu yang memerintah. Islam ni memerintah melalui siapa? Melalui manusia lah. Apabila orang mukmin, orang al-mukminun yang memerintah dengan cara pemerintahan Islam. Kalau kan sejarah kemanusiaan, dia akan mendapati fakta ini. Hakikat fakta ini mereka akan dapat. Hanya Islam lah. Bila orang Islam tu yang menjadi pemimpin, memerintah dengan cara Islam, itulah tamadun manusia pada tahap yang terbaik. Tengoklah, terima kasih Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu ada terbaik tuan-tuan sekalian. Tak boleh nak lari dah, tak boleh nak nafi dah hakikat ini. Barang siapa saja yang melihat sejarah, meneliti dengan penuh insaf, bukan penuh dengki, niat jahat, ikut hawa nafsu, berdasarkan kepentingan dan sebagainya. Islam lah memerintah di mana-mana, comellah negeri itu.
Ya. Tak kira lah negeri mana pun, negara mana pun Islam memerintah, betul-betul memerintah cara Islam comel begitu. Kalau negeri Terengganu contoh, ambil contoh dekat ada. Kalau pemimpin yang memerintah dengan Islam, menjadikan matlamat kemuliaan agama Allah Subhanahu Wa Taala betul-betul, buang kepentingan diri dan kepentingan hawa nafsu ni dengan betul-betul ikhlas mencari keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Oh, alhamdulillah kalau pemimpin macam tu tuan-tuan sekalian. Bukan mencari kepentingan diri, mencari harta, benda, kemewahan, pengaruh dan sebagainya. Kalau Allah kurniakan kepada kita pemimpin sebegitu, Masya Allah, nikmat yang sangat besar tuan-tuan sekalian. Dapat pemimpin itu nikmat yang sangat besar. Pemimpin bukan. Wa qiyadatihim lil basyariyah, dan pemerintahan mereka itu lil basyariyah, ke atas kemanusiaan. Dia yang pegang pemerintahan itu, qiyadah untuk mereka itu, untuk orang mukmin. Comel selalu lah tuan-tuan sekalian. Tak nanti sebuah negeri tengok diri kita lah, diri kita sendiri. Kalau kita orang yang mukmin, yang bagus, memerintah diri kita, mana hati kita tu baik, insya-Allah diri kita sendiri model. Dan kalau kita memerintah isteri kita pun, isteri kita berada di bawah pemerintahan yang comel, begitu juga lah ahli keluarga kita yang lain. Jadi negeri rumah kita tu sendiri diperintah oleh siapa? Kita tengok situ. Kalau diperintah oleh Islam, pemerintahnya Islam, pemerintah di rumah tu Islam, comel, comel, alhamdulillah. Itulah hakikatnya. Wa anna fasadan nas, bahawa sesungguhnya kerosakan manusia kana daiman, adalah sentiasa daiman. Maknanya dipastikan oleh pengarang berdasarkan pada dalil-dalilnya. Daiman, sentiasa begitu sifat. Kalau fasadun nas, kerosakan manusia ni, kana daiman murtabitan, fasadnya manusia ini, rosaknya manusia ini, musnahnya kehidupan manusia ini, tamadun manusia itu sentiasa dia murtabitan, dia terikat dengan apa? Dengan sunyinya, dikhului dengan sunyinya mansab, jawatan kepimpinan itu, kepimpinan kemanusiaan itu daripada golongan mukmin ini. Kalau orang mukmin tidak memerintah, orang mukmin tidak memerintah, orang lain memerintah. Jangan. Min hadhihi al-fi'ah minan nas, min hadhihi al-fi'ati minan nas, iaitu daripada golongan ini, golongan al-fi'ah, golongan ini. Golongan mana? Golongan al-mu'minah, golongan mukmin. Daripada kalangan manusia. Manusia ni macam-macam. Manusia ni macam-macam. Kita tengok manusia macam-macam lah dunia ni. Ada orang mukmin, ada orang fasik, ada orang ahli maksiat, fasik lah, ahli maksiat. Ada orang kafir. Orang kafir waktu duduk pada negara Islam, ada kafir yang memerangi Islam pun ada. Tengok ada hukum ada benda tu ni. Jadi hak yang perlu pemerintah adalah hazihi al-fi'at minan nas, al-fi'ah al-mu'minah minan nas, golongan yang mukmin di kalangan manusia. Manusia itu berbagai golongan. Dan orang mukmin nak cari orang mukmin ni jadi pemimpin. Ada yang penting tuan-tuan sekalian. Dia orang sedar perlunya orang mukmin yang jadi pemimpin. Kita sifat kita senang dia, sifat kita nak budi senang dia. Tengok orang mukmin lah, orang mukmin pegang Islam, pegang agama. Tu je jaminan dia. Itu je jaminan dia tuan-tuan sekalian. Hatta Nabi misal kita nak cari yang nak menantu pun cari hak kita juga. Hak baik agamanya, pilih hak baik agamanya.
Itulah tunggu kita. Fazfar bizati din taribat yadak. Maka utamakanlah yang mempunyai agama. Maka beruntunglah tangan kamu. Beruntunglah. Jadi nak cari calon menantu, nak cari orang yang punya agama, tak lagi nak memerintah. Nak memerintah ni lagi lah, tuan-tuan sekalian. Dapat apa pilih orang lain? Dari ikut awal nafsu, dan ini ikut kepentingan ekonomi banyak. Nampak ekonomi saja. Bagi artis luar buat persembahan sebab apa? Dapat dengan tiket yang mahal. Ya. Orang berbelanja daripada negara luar kemari, dari Singapura mari dan sebagainya, maka memperkembangkan ekonomi kita. Dah. Bila ramai orang di stadium nak pergi tengok ni, maka pekedai-pekedai kat stadium tu dapatlah ke lah keuntungan sebab dia orang berbelanja. Ini tengok dari sudut tu. Jadi yang tengok sesuatu ini sekarang ni tuan-tuan sekalian, banyak ni orang tengok dari aspek ekonomi. Dan aspek halal haram tidak menjadi pertimbangan sangat tadi. Kecuali orang-orang yang beriman, betul-betul beriman lah. Betul-betul takut pada Allah SWT. Tengok ada haram dulu. Dia tengok sudut ekonomi sahaja. Tengok sudut tu lah. Untung ke tak untung dari segi ekonomi. Itu sempit lah tengok dari sudut tu. Tengok dari sudut sempit. Seolah-olah kalau orang minta anak kita cari orang kaya. Itu lah. Tengok dari sudut ekonomi saja. Agama dia tak mana? Tak payah tengok dah. Sebab asalkan dia tu kaya. Begitulah kalau kita terlalu mementingkan ekonomi. Acil lebur masyarakat pun tak apa. Anak zina ramai pun tak apa. Tak kisah. Berhara di sana sini. Ya. Mabuk dan sebagainya tidak kisah. Asal apa? Keuntungan. Generasi muda ni minum arak ke, isap rokok ke, tak kisah. Asal apa? Asal ekonomi berkembang. Begitu kan kita. Akhirnya apa kita ni? Bertuhankan kepada ekonomi. Kiblat turun, butuh turun. Akhirnya kiblat kita mereka adalah perut-perut mereka. Kita tengok perut je lah. Kita pun penting ekonomi. Bukan kita rasa dah penting. Tapi ekonomi yang bertepatan. Islam pun mementingkan ekonomi. Islam pun tak pun. Kalau kadal fakru ayatuna kufra. Miskin, papa gedana tak boleh juga menjadi penyebab kepada seseorang itu kufur, nikmat dan sebagainya. Penting, tak apa tak boleh ekonomi. Kita nak makan minum. Tapi nak cari betul. Adakah kita tak nak makan minum boleh merokok, boleh mencuri, boleh ambil rasuah? Itu. Itu Islam meletakkan cara. Islam adalah din asy-syamil yang sempurna. Itulah tuan-tuan sekalian, kita kena tahu sifat Islam dengan sebetulnya. Dan tengok satu sudut saja, sudut ekonomi saja, sudut sosial rakyat macam mana. Tahu tengok akal lebur rakyat. Tahu tengok muda-mudi jadi macam mana. Tahu tengok akhlak jadi macam mana. Sembahyang bang kedok tahu tengok. Pergaulan bebas macam mana. Tahu tengok. Minum arak kedok tahu tengok. Lagi masyarakat hancur. Sistem masyarakat hancur. Tak ada sistem bagi masyarakat kita, tuan-tuan sekalian. Kalau biarkan begitu. Kama yajid anna izzatal ummatil islamiyyati kanat daiman natijatan akidatan liidraki abnaiha lidawrihim alladhi alqahu rabbuhum ala jawahirihim. Sekarang juga mengatakan bahawa sebagaimana orang yang mengkaji juga akan dapati bahawa kemuliaan ummah Islam ini. Ummah Islam ada tak? Ada. Mulia ke tak? Soalan lain tu, soalan nombor 2 lah. Ummah Islam ada tak di Malaysia? Ada. Duduk tak kena izzah ke? Mulia ke? Tak mulia. Kalau nak mulia, pengarang ni kata, kita kena sedar satu hakikat. Mulia macam mana? Sentiasa kemuliaan umat Islam ini, dia merupakan natijah yang pasti. Daripada mana natijah tu? Dari kefahaman abnaiha.
Anak-anak umat Islam ni dia kena faham apa? Peranan mereka yang telah Allah Subhanahu Wa Taala letakkan di atas bahu mereka ini, bahu jemaah mereka ini. Jadi soalannya, kalau pengarang ni kata Izzah al-Ummah al-Islamiyah merupakan natijah yang pasti daripada kefahaman, anak-anak umat Islam ni akan peranan mereka. Peranan kat mana, bagi mana yang telah diletakkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala atas bahu jemaah. Ini peranan. Nak mulia umat Islam ni, generasi Islam mesti faham peranan yang Allah Subhanahu Wa Taala letakkan atas bahu mereka ni. Yang mana dia faham peranan mereka, ya. Peranan mereka ni tahu ke tak? Tahu nak berhibur saja, ya. Dapat konsert kat 1,000 orang mari, ya. 80,000 mari, banyaklah biti. Dan kalau satu tiket tu ratus-ratus ribu, tak berapa ratus ribu dah, 100, 200, ya. 2 ringgit, tak apa sampai 1,000. Orang maklum kita dah baca mana tiket-tiket tu, dah tahu. Tak tengok pun tiket-tiket tu, tak cuba beli pun, kan? Cuma ada baca ada 80,000 lebih yang menghadiri konsert baru ni, di Kuala Lumpur. Itulah, ya. Itu ramai itu boleh tengok lah. Yang boleh tengok rakyat Malaysia ni suka sangat berhibur. Sanggup ambil BT berapa kali makan tu kalau ratus-ratus, kena kita sebulan makan tu kena kita. Dah dia semalam je habis dah. Habis dah 1,000 ke 500 riyal ke 200 riyal, wallah malam tiket berapa kita tak tahu. Tapi itulah makanan dia. Itulah makanan orang pergi tu, sebagai apa dia? Makanan. Kita tak makan apa dulu. Kita orang makan apa dulu, ya. Tapi kita nak tanya, adakah abna al-ummah al-Islamiyah ini, adakah anak-anak umat Islam ini faham peranan mereka yang telah Allah Subhanahu Wa Taala letakkan di atas bahu mereka? Kita faham tak peranan mereka? Kalau itulah kena tanya, sebab kemuliaan Islam bergantung kepada kefahaman anak-anak ni, generasi-generasi penganut Islam ni. Dia duduk situ. Dan kalau kita tak faham, jadi tak ada benda. Lepas tu umat Islam di akhir zaman macam buih je lah, tak faham betul. Tak ada izzat. Jadi buih tu nak tunjuk apa? Tak ada izzat. Gambar saja. Ini masalah umat Islam pada masa ini. Tak tahu peranan dari aspek mana? Fi jihadil batil, untuk berjihad menentang kebatilan. Jadi batil mari je lah, mari dah, tak ada orang nak jihad pun. Mari batil sangat mana pun, mari. Kita mengundang lagi kebatilan. Gitu ke umat Islam pada masa ini? Kita undang kebatilan. Tak ada orang nak mentang kebatilan. Kalau sampai situ, beratlah kedudukan itu. Peranan penganut Islam fi jihadil batili wa ahli, jihad menentang kebatilan dan orang-orang yang mempromosikan kebatilan. Wa qiyamihim min mutaqallabati hadzal dawri khairal qiyam, dan juga dituntut daripada umat Islam ini melaksanakan kehendak peranan tu. Dan bila dah tahu peranan, dah borok ni, soalan tu ni borok dah buat peranan tu. Dan kalau tak ada ilmu, nak bawa mana peranan tu, nak berujuk mana dengan ahli-ahli batin, tak ada Allah. Sebab dalam konteks ini, pemimpin-pemimpin Islam ni perlu menyediakan diri dengan kelengkapan yang kemar, kelengkapan yang diperlukan oleh zaman ni.
Nak berperang kat mana? Kita bukan nak berperang dengan senjata tu. Nak berperang kat mana? Contohnya nak berperang di Dewan Undangan Negeri. Nak berperang kat mana? Di Parlimen. Dah kena atur lah jeneral-jeneral yang boleh perang itu. Kita tak boleh atur jeneral yang setakat boleh urus kampung dia. Jadi atas tu senyap. Tak boleh tahu, tak ada maklumat. Tak tahu macam mana nak bercakap. Cakap nampak dok cerdik, cakap tak nampak dok cerdik. Jadi susah. Sebab tu lah pemimpin mereka kampung letak di level kampung. Di Dewan Undangan Negeri letak di Dewan Undangan Negeri. Level hak parlimen kena atur ke parlimen. Supaya dah nak berhadapan dengan orang di parlimen tu. Kalau tak boleh jawab. Tak boleh jawab. Sebab tu pemimpin Islam mesti lengkap dengan ilmu semasa. Kena tahu pentadbiran, kena tahu undang-undang, kena tahu perlembagaan, kena tahu penoperasian sebuah negara, penoperasian pentadbiran sebuah negeri, peranan-peranan badan-badan utama kerajaan. Kena tahu selok-belok, barulah sedap di sana. Nak bercakap, cakap pasal ekonomi boleh, pasal perlembagaan boleh, pasal sistem ekonomi dan sebagainya boleh, pasal sosial dan sebagainya. Barulah maklumat kena update sama kadang. Tak boleh jawab kadang-kadang. Lepas tu pemimpin Islam kena tahu peranan dia, tapi nak melaksanakan peranan itu sekiranya mutatallibat, kehendak peranan itu kita tak ada. Kita tahu peranan kita. Kita tahu peranan kita, tapi ada alat nak melaksanakan peranan itu. Itu masalah kita. Ada pemimpin ni dia kena banyak baca. Kalau tahu saya belok dan sebagainya. Seterusnya pengarang mengatakan, walakinna ruhal jihadi, tetapi ruh jihad itu, semangat jihad itu, lan tanba'itha, tidak berbangkit. Ada semangat tapi tidak terbangkit roh itu fi qulubi syabab, pada hati-hati pemuda-pemudi, kecuali illa idza aslamu anfusahum lillahi azza wa jalla, lillahi azza wa jalla. Barulah semangat roh jihad itu ada. Roh jihad ni bukan dia mudah-mudah ada begitu. Nak boleh ke roh jihad ni, roh jihad kita mesti serah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baru masuk serah diri tu. Yurabbihim bihikmatih, terserah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana Allah lah yang akan mentarbiah kita ini dengan ruh, dengan hikmat. Jadi maksudnya kan Allah tarbiah melalui apa? Melalui Quran, melalui Sunnah. Jadi kita duduk situ. Kita kena faham waktu. Kita ni, sumber kita itu Quran dan Sunnah. Quran dan Sunnah itu sumber kita. Sumber Islamnya duduk situ. Nak faham Islam duduk situ dulu. Nak berjuang dengan Islam, untuk Islam macam mana? Kalau dua-dua itu kita tak memahami, kita kena serah diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah lah yang mendidik kita dengan apa? Dengan Quran dan dengan Sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam. Lima ikut itulah. Lima ikut itulah kita. Gitulah orang jadi rakyat biasa ke, nak boleh rakyat biasa macam mana nak boleh faham Islam ni melalui Quran, melalui Sunnah. Nak tahu duduk situ baru gerti Islam ni. Bila gerti Islam, dia boleh jaga dia boleh pemimpin dia baik dan sebagainya. Dia kena faham situ dulu. Kalau tak cacah berubah, dia akan pilih orang ni ikut suka hati dia, berdasarkan pada ilmu dia. Kalau tak ada ilmu Quran, ilmu Sunnah, dia ada ilmu lain, dia pilih berdasarkan ilmu lain dia tu. Sedangkan ilmu Islam itulah yang paling lengkap kan. Sistem susun ni, Islam susun paling comel. Tak ada sistem yang susun lebih melebihi dari
sistem yang telah Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita. Dan sebab apa ni nak suruh faham sangat agama ni, nak suruh faham sangat Quran, Sunnah ni? Zalika, yang demikian itu kerana tenaga-tenaga yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita. Qad tustasaru li mu'azaratil haqqi wal khairi wa qad yastafiruha tawaghitul ardi li khidmati masalihihim wa syahwatihim. Kerana manusia ni dia ada tenaga banyak dalam diri dia ni, keupayaan banyak. At-taqat al-muwadda'ah fil insan. Manusia ni dia ada tenaga dia ada keupayaan dia. Tapi keupayaan yang ada ni di mana digembelingkan? Itu sudah. Adakah digembelingkan li mu'azzaratil haqq, untuk mempertahankan kebenaran dan kebaikan? Sebab apa? Kadang-kadang tenaga manusia, tenaga yang Allah berikan pada kita, al-muwadda'ah fil insan, Allah bekalkan kepada kita ni, dengan tenaga tu, kalau saluk makan ke tenaga tu, tak. Jadi tenaga ni guna untuk benda lain. Sedangkan tenaga kita ni, kita guna untuk memperjuangkan Islam dan sebagainya. Dan tenaga ini, dia boleh digunakan untuk mempertahankan Islam dan kebenaran, mempertahankan kebaikan, dan boleh juga yastafiruha tawaghitul ardh. Tenaga-tenaga itu juga boleh juga digembelingkan oleh taghut-taghut. Ahli-ahli taghut, ahli-ahli kedurjanaan. Dia boleh guna kalau tenaga-tenaga pada manusia itu untuk tujuan kepentingan mereka dan untuk tujuan syahwat mereka. Jadi tenaga-tenaga buat diri kita ni, sama ada kita tempat molek, guna untuk Islam, guna untuk kebaikan, guna untuk kebenaran, ataupun tenaga-tenaga buat yang diletakkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam diri manusia ni, telah pun diperdayakan oleh taghut-taghut, kedurjanaan, sembahan selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala, ikutan yang selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, dia boleh guna tadi tu, dia boleh guna tenaga-tenaga, keupayaan pada manusia itu untuk kepentingan mereka, untuk syahwat mereka. Ya. Kita kena sedar permainan ni, tuan-tuan sekalian. Permainan ekonomi ni kena sedar. Dia nak untung dia. Dia nak untung dia. Kita rasa tak ada masalah. Kita kena sedar itu. Ekonomi berkembang, manusia rosak tak apa, keadaan rosak tu. Asal laku lah. Asal laku sudahlah barang dia jual. Begitu. Manusia nak makanan yang sedap. Dari tahu manusia nak makanan yang sedap. Lepas budak nak makanan sedap ke makanan berkhasiat? Kalau sedap, kita tahu budak nak sedap. Jadi buat sedap. Dia buat sedap, dia tak benda. Bahan apa? Yang ada dia kisah. Kalau sedap dia tu molek atau tidak untuk jadi makanan, ada dia kisah. Sebab kepentingan ekonomi, keuntungan semata-mata. Kena fikir. Sebab golongan-golongan ni dia nak fikir je, tuan-tuan sekalian. Jadi apa, peduli apa. Pengeluar senjata, dia nak suruh senjata dia laku je. Mungkin apa dia, nak berapa dia. Ya, sebab apa nak suruh laku senjata dia. Nak suruh harga minyak naik dan sebagainya. Gitu je lah. Kalau orang yang tidak ada agama, gitu lah. Tuan-tuan sekalian. Jadi tenaga umat Islam ni digunakan untuk apa? Ke perbaikan ke apa pemburukan, ataupun telah dimanipulasikan oleh golongan-golongan taghut ni, golongan-golongan promoter kepada kejahatan. Itulah hakikat dia, kita nak fikir. Umat Islam ni orang ambil letak di mana?
jadi kadir-kadir maksiat ke? Pengguna-pengguna maksiat ke? Tak faedah pun, tapi kita menjadi pengguna kepada maksiat itu. Sanggup berbelanja duit ratusan ringgit. Gitu. Jadi kena cerdik. Umat Islam ni kena cerdik. Macam mana nak cerdik? Quran Sunnah tu lah. Ni kalau dah tahu, hawa nafsu dah, yang akan jadi pemimpin mereka, tuan-tuan sekalian. Fa'innahu فإنه حينما ينسى الإنسان ربه يعبد هواه وشهوته. Maka sesungguhnya tak kala manusia lupa akan Tuhannya, maka dia akan menyembah hawa nafsu dan syahwatnya. Dan apa dia tunduk sembahyang pada hawa nafsu dia, ikut hawa nafsu dia, syahwat dia. Nak hala ke mana, nak hala ke mana, nak zina dia berzina. Tak boleh apa, tuan-tuan. Kena ini masalah yang besar dalam masyarakat kita. Lama-kelamaan anak zina ni kampung. Dan ini berat. Berat, tuan-tuan sekalian. Dah TV ada seseorang, suri pun ada dengan dia belaka. Dah suri ada dengan dia belaka. Duduk dengan dia pergi mana-mana. Bukan kita nak ekor sama ke dia. Bukan kita nak ekor pergi sama. TV duduk dengan dia. Kita kat beri seseorang TV, suri duduk dengan dia. Lepas tu dia pula kan kita bersama-sama dengan dia. Tuan-tuan sekalian, kena fikir ni. Bila manusia itu melebihi Tuhannya, maka dia akan menyembah hawa nafsunya dan akan sebut syahwatnya. Pada ikut hawa nafsu, ikut syahwat, habis dikatakan bagi tuan-tuan sekalian. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ara'aita man ittakhadha ilahahu hawa afa anta takunu alaihi wakila. Adakah tidakkah kamu merasa pelik, wahai Nabi Muhammad? Pelik apa? Orang yang telah mengambil hawa nafsunya sebagai Tuhan. Allah turunkan Quran, lantik di kalangan manusia menjadi Rasul, menyampaikan dan wahyunya. Ilalah maksudnya hawa nafsu itu sebagai Tuhannya. Wa indama ya'budul insanu hawahu, dan tak kala manusia itu menyembah hawa nafsunya. Tuhan yang tinggal berkiblatkan hawa nafsunya. Bukan situ saja. Bukan situ saja. Kesan dia apa? Yuhawilu daiman taskhira akhihi al-insani li khidmati hadzal hawa wa yuwajjihu ma fihi min quwa wa taqat li dzalika al-ghard. Orang buat gini pula, orang buat sembuh hawa nafsu ni pula, bukan setakat hak dia saja sembuh hawa nafsu. Kalau jadi pemimpin mana pula? Kalau hak yang pegang, hak yang jadi begini ni, hak sembuh hawa nafsu dia jadi pemimpin mana pula? Adakah dia nak suruh orang-orang bawah-bawah dia ni menyembah Tuhan? Dia sendiri sembah hawa nafsu. Adakah begitu tuan-tuan sekalian? Kalau tidak, jadi kesan dia ialah orang begini yuhawil daiman, dia pun berusaha, sentiasa berusaha untuk menundukkan saudaranya, saudara manusia lain itu untuk berkhidmat kepada hawa nafsunya. Kalau saya jadi pemimpin, saya ikut hawa nafsu. Lepas tu ada ke orang bawa pimpinan saya nak suruh, jangan ikut saya, mesti suruh ikut saya. Jadi saya nak suruh menang ni, ikut hawa nafsu juga lah. Kalau tak mudah aku. Ya, gitu. Bukan itu saja, maknanya manusia ni bukan setakat gosok dia saja. Kalau dia jadi pemimpin ni, suruh orang bawah dia ikut hawa nafsu.
Kerana orang bawah yang ikut hawa nafsu saja akan menyokong dia sebab dia ikut hawa nafsu. Begitu juga itu kalau pemimpin. Kalau kawan pun ikut hawa nafsu, aku nak suruh kawan pun ikut hawa nafsu kau. Kalau tidak kawan aku, tengok kesan dia. Seseorang yang ikut hawa nafsu akan berusaha iman untuk menundukkan saudaranya yang lain itu supaya berkhidmat untuk hawa nafsunya. Maka fayuwajjihu ma fihi min quwa wa taqatin lidzakal gharad. Maka semua kekuatan, keupayaan, fikiran hak cerdik ni, budak-budak hak cerdik ni, dipilih hak cerdik, mari. Mufikirlah untuk kepentingan kita. Mufikirlah untuk kepentingan hawa nafsu kita supaya kita sentiasa menang. Jadi hak cerdik, jadi segala keupayaan, kecerdikan, kepandaian bercakap, kepandaian teknologi ini semua digunakan supaya kita memenangkan hawa nafsu kita. Itu tuan-tuan sekalian. Tak bahaya itu. Seseorang yang jadikan hawa nafsu sebagai hamba-Nya, sebagai Tuhannya, hawa nafsu sebagai Tuhannya, maka segala keupayaan, segala kepandaian itu akan digunakan untuk memenangkan hawa nafsu dia. Itulah hakikat manusia kalau kita biar dia terabai-abai, menyebelahi sebelum hawa nafsu dia. Itulah kesannya tuan-tuan sekalian. Begitu. Jadi sekadar itulah saja untuk hari ini tuan-tuan sekalian, sedikit peringatan sebelum membangkitkan semangat kita akan melihat generasi kita akan datang ni macam mana. Sikit sebanyak kita perlu juga mengembalikan tenaga kita ini, membina generasi kita, memberi laluan yang baik, pedoman yang bagus berdasarkan kepada ajaran agama kita, supaya anak-anak kita ni ada membentuk generasi Islam yang akan datang. Macam mana tak? Bukan senang ni, bukan senang, cabaran yang sangat kuat. Kita tak berjuang pun. Set lalu berjuang apa setiap hari, tiap-tiap hari, tiap-tiap saat. Dia berjuang apa? Sabar budak tu. Budak muka handset, sabar. Kita nak beli nasihat sendiri pun, bila nasihat pun dah tahu. Bila nasihat ke budak-budak? Tahu kan 4 jam sehari nasihat cara dia. Nasihat cara dia. Kita nasihat baik. Wallahu a'lam, berlaku atau tidak. Sekadar itulah saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam bishawab.